Baiklah, di dalam pentadsiran bilik darjah ataupun PBD, kita sudah mengenali tentang pengenalannya, konsepnya dan sekarang saya suka untuk bertanya kepada Cikgu Asri dan saya yakin mereka yang berada di rumah pun pastinya ingin mengetahui apa pula ciri utama PBD ni. Menurut saya ada 9 ciri utama PBD, betul Cikgu? Baik, silakan. Untuk makluman para penonton yang saya sekalian, ya, seperti mana dimaklumkan oleh Mira tadi, bahawa ciri PBD ada 9 ciri utama yang perlu khususnya guru-guru dan ibu bapa tahu. Yang pertama, saya ingin menjelaskan bahawa ciri PBD yang pertama ialah PBD ini perlu dirancang oleh guru. Dah pasti dirancang oleh guru. Mana apabila guru merancang apa yang mereka nak ajar, sebab mereka lebih mengenali anak murid mereka, mereka tahu potensi di mana anak mereka. Saya yakin, ya, guru boleh merancang PDP yang bersesuaian dengan anak murid mereka. Sebab guru menilai murid sendiri. Dia tahu di mana kelemahan, di mana kekuatan mereka. Dan apabila guru mengenali anak mereka, jadi mereka boleh merancang PDP yang bersesuai ikut iklim sekolah dan budaya serta tahap penguasaan anak murid mereka sendiri. Itu ciri yang pertama. Saya pasti. Dan nak melaksanakan ciri yang pertama ni, guru kenalah mengadakan sesi pengajaran bersistem. Maksud bersistem ni, seperti yang kita tahu tadi, berdasarkan PDCA, mana guru kena rancang apa yang mereka nak ajar. Pertama, dari segi apa konsep, apakah teknik, ya. Yang kedua, apakah elemen instrumen persediaan mereka nak gunakan ketika melaksanakan ini. Lepas itu dia perlu bersistem. Bersistem maksudnya perlu ada perancangan yang bersesuai berdasarkan tahap penguasaan anak mereka. Itu ciri yang kedua. Dan dah pastilah rakan-rakan para penonton, ibu bapa guru yang saya berterus sekalian, ya, berdasarkan penilaian guru dan cara mereka merancang pengajaran PDP yang mereka nak laksanakan pada mereka, guru perlulah melaksanakan berdasarkan tahap penguasaan mereka, berdasarkan perancangan yang telah mereka tetapkan berdasarkan DSKP, Document Standard yang perlu digunakan oleh guru-guru. Ya, di mana walaupun Document Standard kurikulum pelaksanaan ini, standard satu negara standard guna sama, tetapi guru perlu merancang ikut seperti yang disebut iklim, budaya dan tahap penguasaan anak murid sendiri. Ya, mana mereka kena ubah sesuai bagaimana nak menyesuaikan DSKP itu yang telah tertera standard pelajaran, standard kandungannya, standard pelajaran, standard berdasarkan seperti yang disebut iklim pertama, kedua tahap penguasaan murid, yang kedua budaya sekolah itu sendiri bagaimana. Dan daripada 3 ciri ini saya yakin, ya, guru-guru hari ini pasti seperti yang disebut boleh melaksanakan PD sebaik mungkin yang boleh. Dan untuk makluman guru-guru, ya, seperti yang disebut PD ini berdasarkan kriteria lah. Kriteria ini seperti yang terkandung dalam DSKP mengandungi 3 perkara, standard kandungan, kedua, standard pembelajaran dan ketiga, standard prestasi. Yang mana dalam standard prestasi ini terkandung pula tahap penguasaan yang guru boleh tentukan, boleh nyatakan apakah TP yang sesuai bagi anak mereka berdasarkan pengajaran dan pengajaran mereka laksanakan dalam belajar. Sebab tu ketika melaksanakan PDP ini, guru seharusnya merujuk DSKP, Document Standard Kurikulum Pentadsiran. Dan yang keempatnya, ya, seperti mana yang telah dinyatakan di awal rancangan tadi, bahawa PBD ini merupakan satu pelaksanaan yang dilaksanakan secara berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Apabila berlaku dalam sesi pengajaran dan pembelajaran, dah pastilah dia berlaku secara formatif dan sumatif. Apa yang maksudkan sumatif? Sumatif maksud dilaksanakan ketika berlakunya proses pengajaran pembelajaran seiring dengan proses PDP. Dan melalui pengajaran cikgu telah rancang, cikgu dapat mengenal pasti di manakah tahap penguasaan anak murid. Contohnya, bila cikgu masuk saja ke dalam belajar, cikgu bilang, Ali, hari ini kita nak belajar tentang sumber tenaga saya. Bila cikgu menyoal, Ali katakan satu sumber tenaga elektrik yang awak tahu. Bila kita bersoal jawab secara tak langsung, ya, kita dah dapat mengenal pasti di mana kekuatan dan kelemahan murid. Jadi dari situ berlakulah pelajaran secara formatif. Kita sudah jawab itu berlaku formatif. Dan sumatif pula apabila cikgu dah mengajar dalam satu tempoh yang tertentu, contohnya dalam minggu ini, dalam bulan ini, dalam penggal ni, cikgu nak uji sejauh mana murid telah faham tentang tema dan tajuk yang cikgu telah laksana. Jadi cikgu hasilkan satu pelajaran berbentuk sumatif. Sumatif ni maknanya cikgu nak mengesan sejauh mana anak murid cikgu telah menguasai topik, tema yang telah cikgu sampaikan mungkin dalam tempoh dalam minggu itu, mungkin dalam bulan itu, mungkin dalam pertengahan penggal ataupun dalam tempoh setahun tu, cikgu boleh mengesan sejauh mana perkembangan dan pengajaran perasaan anak cikgu ketika cikgu nak menyampaikan pengajaran cikgu. Dan dah pastilah cikgu, bila cikgu laksanakan sumatif ni, cikgu dapat menentukan
tahap penguasaan yang bersesuaian bagi anak murid itu dalam tempoh yang cikgu telah tetapkan. Dan bila cikgu dah nampak, barulah cikgu boleh laksanakan tindak susul yang sesuai. Apakah tindak susul yang sesuai bagi cikgu nak membantu anak murid cikgu bagi melaksanakan, bagi membentuk kemanjadian murid anak cikgu pada masa yang akan datang. Ya. Dan yang kelima, untuk makluman guru rakan-rakan sidang penonton yang semua sekalian, dah pastilah pentaksiran bilik darjah hari ini berdasarkan 3 kaedah. 3 kaedah, maknanya guru-guru di sekolah dan ibu bapa juga kena yakin, kena tahu, kena faham bahawa pentaksiran bilik darjah boleh dilaksanakan melalui 3 kaedah. Pertama, melalui kaedah pemerhatian. Kedua, lisan, dan ketiga, penulisan. Kalau selama hari ini kita lebih banyak berfokus pada penulisan, jadi dengan PBD ini, selain dari kaedah penulisan, kita juga boleh menilai perkembangan mereka melalui kaedah pemerhatian dan lisan. Maknanya, kecemerlangan, kemanjadian dan kehebatan seseorang murid itu yang cikgu ajar tidak harus dilihat dari aspek penulisan saja. Maknanya mungkin anak-anak murid cikgu hebat dari aspek berbicara, berkomunikasi, tapi mungkin mereka ni dari segi penulisan agak lemah. Jadi kita tak boleh kata mereka ni lemah. Mana? Sebab tu PBD ini bersifat holistik. Kita melihat secara keseluruhan. Di mana kekuatan mereka? Kelemahan mereka tu yang saya kata tadi, kita kena bantu sebaik mungkin yang boleh. Itu berdasarkan kaedah penulisan. 3 kaedah. Yang saya rasa cikgu di sekolah pun dah sering laksanakan. Mana mereka boleh melihat kemajuan mereka, tahap sama lain berdasarkan apa yang mereka lihat. Anak murid mereka contohnya dalam aktiviti yang mereka buat secara berkumpulan. Kita boleh lihat sejauh mana anak mereka telah melaksanakan tugas yang diberi. Dan mereka berbicara, menerangkan atau menjawab soalan kita, dah pastilah kita dapat menilai sejauh mana kemampuan anak murid. Sebab tu dalam PBD ini, tuan-tuan, galakan anak murid kita bersoal jawab. Kerana dengan soal jawab, kita tahu sejauh mana kemampuan dan tahap perasaan anak murid kita ketika mempelajari apa yang mereka pelajari dalam bilik darjah. Dan yang ke-6, PBD ni kita tidak nak buat perbandingan. Ni kelas A, ni kelas B, tak. Kita nak menekankan perkembangan secara individu. Maksudnya, PBD ni kita lihat sejauh mana anak murid yang kita ajar tu, secara individu. Kita lihat satu persatu. Setiap murid kita tahu dalam bilik darjah yang tuan-tuan ajar tu, anak murid memiliki kemampuan yang berbeza. Berbeza antara sama lain, berbeza tahap pengetahuan, berbeza tahap pencapaian mereka. Jadi, cikgu kena mentaksiran berdasarkan kemampuan anak murid secara individu. Cikgu nampak di mana kelemahan dia. Bila cikgu dah nampak kelemahan, cikgu boleh ajar satu kaedah yang sesuai dengan kemampuan cikgu. Sebab tu setiap murid ni ada potensi berkembang. Dan cikgu kena yakin bahawa anak murid cikgu ajar juga ada potensi untuk menerajui kecabangan seperti yang kemarin kita lihat. Cuma kita perlukan kesabaran masa je untuk anak-anak murid kita ni berjaya membentuk keberjayaan mereka pada masa datang. Dan berdasarkan ciri yang ke-6 tadi, menekankan perkembangan ibu bapa, khusus ibu bapa lah. Guru-guru perlu beri ruang, peluang dan masa yang secukupnya kepada anak murid itu untuk memaparkan apa yang mereka telah pelajari, khususnya ketika melaksanakan PDP. Dan seterusnya, ciri yang ke-7, PBD ini selain menekan pengesahan individu, kita nak lihat nak mengesan perkembangan anak murid kita dan secara menyeluruh. Maknanya kita nak tengok dari segi kognitif pengetahuan dia, psikomotor pengetahuan dia, dan efektif dalam sikap dia. Kita melihat 3 perkara ni. Mungkin mereka cemerlang dari segi pengetahuan, tapi perlu dibantu pula dari segi nilai dan sikap dia. Kemahiran dia. Dia cemerlang pengetahuan, tapi kemahiran mereka perlu. Itulah yang cikgu-cikgu kena laksanakan. Dan yang ke-8, PBD ni bila kita dah laksanakan sebaik mungkin boleh, kita boleh buat tindak susul yang bersesuaian. Dan tujuannya, murid yang tak menepati sasaran yang ditetapkan, apakah tindak susul yang boleh kita bantu untuk mengatasi kelemahan mereka. Dan murid yang telah melepasi sasaran, apakah penambahkan yang boleh kita bantu untuk memberikan kekuatan pembelajaran mereka. Dan yang ke-9, dah pastilah PBD ini untuk menggalakkan pesan diri dan pesanakan sebaya di mana dapat melatih murid mentaksir kemajuan secara berterusan dan secara tak langsung guru dapat makluman tentang apa yang mereka telah sampaikan. Jadi secara ringkas, saya jelaskan bahawa PBD adalah pesan yang berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kemudian pencapaian murid secara holistik. Dan pastilah bila berbicara tentang PBD ini, saya yakin apa yang cikgu buat di fikiran guru-guru dan ibu bapa dah pastilah. Aspek yang ditaksir dah pastilah, seperti sebut, kita meraihkan pelbagai kepelbagaian. Jadi salah satunya, PBD aspek taksir adalah meraihkan pelbagai kejelasan. Kita nak melihat perkembangan usia murid kita, sasial murid kita,
dan nilai dan kompetensi yang relevan dengan dual ini. Itu konsep PBD. Sebab perkembangan kognitif dan psikomotor ni semua terkandung di SKP. Mana kalau guru-guru rujuk di SKP seperti tadi saya yakin PBD dapat dilaksanakan sebaik mungkin yang boleh seperti mana kita hasratkan. Dan ringkasnya untuk rakan-rakan sidang guru dan ibu bapa yang saya hormati sekalian, ringkasnya PBD inilah satu proses untuk dapat maklumat tentang apa yang murid tahu, boleh buat, boleh amalkan, dan berdasarkan apa yang murid tahu, boleh buat dan boleh amalkan, guru boleh membuat keputusan tentang tahap penguasaan anak murid mereka. Jadi dengan lain perkataan, PBD adalah satu proses mendapatkan gambaran tentang penguasaan seorang murid dalam proses pengajaran dan pelajaran. Dan akhirnya, saya rumuskan bahawa PBD ini kita nak membina watak, membangunkan kebenaran murid berdasarkan ilmu yang cikgu ajar, ilmu yang murid perlu terima. Yang kedua, kefahaman ilmu yang mereka perlu kuasai. Ketiga, kemahiran mereka perlu kembangkan dalam jiwa mereka dan nilai sasiah mereka perlu jiwai untuk dibawa ke dalam jiwa mereka. Jadi inilah konsep PBD yang sebaiknya. Jadi ini saja perkongsian mengenai konsep PBD. Sekian. Baiklah, terima kasih banyak Cikgu Asri. Itu dia 9 ciri utama bagi PBD yang Cikgu Asri dah terangkan dan tekankan tadi. Pada saya, perkongsian yang cukup ringkas tetapi padat, memberi gambaran kepada penonton di rumah, baik sama ada warga pendidik, ibu bapa maupun murid sendiri tentang apa itu sebenarnya pentaksiran dalam bilik darjah. Terima kasih banyak Cikgu Muhammad Asri atas perkongsian pada hari ini. Sebelum kita akhiri rancangan kita, di awal siaran tadi, Cikgu beri pantun. Kan menjual pantun dan di segmen akhir ini saya suka untuk membeli pantun cikgu Baiklah, bintang 7 sinar berseri, bulan purnama datang menerpa. Ajaran guru hendaklah dicari, mana yang dapat janganlah lupa. Teruskan setia menonton Pentaksiran Bilik Darjah untuk lebih banyak lagi ilmu dan informasi yang menarik. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera.